Buletin Didik 8 Januari bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam rangka langkah penyelesaian yang lebih efektif, Kementerian Pendidikan KPM mengalu-alukan mana-mana pihak termasuklah badan bukan kerajaan NGO yang membuat kajian berhubung isu keciciran pelajar. Menterinya Fadlina Siddiq berkata pihaknya memandang serius isu keciciran pelajar yang juga adalah satu daripada 7 teras utama KPM. Memang dalam perhatian kita isu keciciran itu, dan kita memang dapatkan feedback daripada semua pihak yang ada buat kajian tentang keciciran ini. Jadi kalau NGO itu ada dakwa ada 10,000, saya mohon dia datang pada KPM bersama data dia dan kita akan sama-sama buat intervensi bersama. Kita akan lihat sama ada program-program yang telah kita lakukan ini efektif ataupun tidak, sebab kita memang pandang serius isu ni. Terdahulu, beliau mengadakan tinjauan di gelanggang Bola Keranjang Bukit Panco iaitu lokasi Pasar Percuma 2023 Parlimen Nibong Tebal. Sebelum ini, satu badan NGO yang dikenali sebagai Untuk Malaysia menyarankan kementerian untuk merangka satu pelan pemulihan bagi membimbing pelajar yang tercicir dalam sistem pendidikan nasional. Kata Ketua Pegawai Eksekutifnya Zulfikri Zamir, kajian di lapangan mendapati jumlah yang tercicir ini amat membimbangkan ekoran penutupan sesi persekolahan selama 42 minggu akibat pandemik COVID-19 sebelum ini. Berkonsepkan fun learning atau didik hibur, Sekolah Kebangsaan Padang Besar Utara di Perlis mencipta permainan kaki lima bagi membantu murid pra sekolah itu mengenal huruf, seterusnya memantapkan penguasaan 3M. Inisiatif cetusan idea Guru Besar SK Padang Besar Utara Safwandi Sabri ini dilaksanakan sejak 2 bulan lalu. Kumpulan guru pra bergotong royong mengecat kaki lima dengan huruf abjad serta perkiraan nombor yang dijadikan permainan. Menariknya, inisiatif ini bukan sahaja mengukuhkan pengetahuan murid terhadap huruf ABC, malah membantu mereka membaca dengan lancar. Yang ni sebagai pengukuhan 1, 2, 3 apa semua tu. So di sini pun ada pergerakan dengan sebutan bahasa Inggeris lah, kita fokus bahasa Inggeris. So selain pada dia orang penguasaan sebutan bahasa Inggeris, dia pun bergerak motor halus, motor kasar, sebab budak-budak kita nak kena menentu buluh dari rebungnya lah. So tangan ni banyak motor halus lah, jari ni banyak kena bergerak lah. So yang tu lah menyebabkan dia tulis cantik, mewarna cantik kan. Ni kalau duk main gadget je kan, dia tak banyak kemahiran kan. So dekat sinilah kita nak bagi dia pelbagai kemahiran. Walaupun berkonsepkan permainan, objektif guru untuk mengajar dan memberi pemahaman tetap sampai kepada murid, malah menjadikan pembelajaran mereka lebih menyeronokkan. Syok. Syok? Nak belajar. Ada belajar apa? Belajar baca buku dengan kira. Tambah-tambah. Ada apa? Main. Main game apa? Nombor 1, 2, 3. Okey, lepas tu? ABC. Nombor 1 buat apa? Lepas ABC? Jam. Seronok tak main yang ni? Seronok. Adik boleh ingat? Boleh. Adik ingat apa? 1, 2, 3 ABC dengan jam. Seronok tak main tu? Seronok. Wah. Main sambil belajar. Permainan kaki lima ini turut digunakan murid arus perdana khususnya tahun 1 dan 2. Secara tidak langsung, ia juga menjadi antara faktor yang berjaya meningkatkan peratusan keseluruhan murid ke sekolah. Seramai 120 peserta menyertai kejohanan silat olahraga sekolah-sekolah 2022 yang berlangsung baru-baru ini. Segmen aktiviti minggu ini meninjau penganjuran kejohanan itu dan kesannya kepada murid. Menurut Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Bukit Kemuning 2, Muhammad Zuraidi Komari, penganjuran kejohanan itu menjadi gelanggang kepada murid bertukar-tukar kemahiran dalam ilmu persilatan. Dan kita mengharapkan supaya di sini juga dapat kita mewujudkan semangat setia kawan, dapat bertukar kemahiran dan juga ilmu bersama dengan guru latih di seluruh negeri Selangor, dan pada masa yang sama kita dapat meningkatkan kemahiran anak-anak. Kejohanan berlangsung di SK Bukit Kemuning 2 Shah Alam dengan kerjasama Pusat Latihan Kajang Utama PLKU. Penyertaan membabitkan beberapa sekolah, antaranya dari Ceras, Kajang, Shah Alam, Klang dan Rawang.
Setiap peserta mendapat tunjuk ajar daripada beberapa jurulatih silat berpengalaman sekitar negeri Selangor. Dengan menganjurkan program-program yang macam ni, ia lebih memberi peluang kepada murid-murid dalam kurikulum, terutama dalam pencak silat. Dengan adanya program sebegini, peningkatan disiplin dan juga komitmen kepada persatuan. Melalui kejohanan seperti ini, peserta dapat membina keyakinan diri dan pada masa sama menjaga kesihatan tubuh. Menurut Cikgu Muhammad Zuraidi, pembabitan murid dengan aktiviti luar bilik darjah menjauhkan mereka daripada kancah yang tidak sihat. Tambahnya, penganjur bercadang untuk mengadakan kejohanan seperti ini dengan skala yang lebih besar dan membabitkan pesilat daripada pelbagai pertubuhan silat khususnya di negeri Selangor dan peringkat kebangsaan. Lagi inisiatif bagi melahirkan lebih ramai usahawan dalam kalangan generasi muda. Antaranya ialah melalui penganjuran kursus khas menyediakan kopi yang sedap dan bermutu tinggi. Buat julung kalinya, Iskandar Malaysia menganjurkan program peningkatan kemahiran perniagaan untuk belia atau dikenali sebagai IMSkill 2.0 Barista. Seramai 35 orang peserta yang layak dipilih. Program bertujuan melahirkan usahawan dalam perniagaan minuman berasaskan kopi yang mempunyai peluang lebih cerah dalam pasaran. Pada awalnya, sebahagian besar peserta menganggap kursus ini hanya untuk melatih mereka menjadi pembancuh kopi. Namun, persepsi mereka berubah selepas menyertainya. Selepas saya join kelas ni, rupanya bukan skill saja saya belajar daripada proses pembuatan tentang kopi daripada awal sehinggalah akhir proses membuat kopi ni. Pada saya, secara ringkasnya, dalam masa seminggu 6 hari walaupun singkat, apa yang diajar mudah diserap sebab silibus yang diterapkan, yang disusun mudah faham. Setiap peserta turut diwajibkan menjalani latihan praktikal termasuk menyediakan minuman kopi mereka sendiri. Pengurus Iskandar Youth Hub, Norizat Abu berkata, sambutan yang diterima amat menggalakkan. Lebih 200 permohonan diterima dan terpaksa ditapis kepada 35 orang. So modul ni kita kostum kan, kita custom dengan kita punya partner untuk diorang bukan setakat belajar pasal kopi, tapi at the same time diorang belajar pasal usahawan, macam mana nak set up bisnes, macam mana nak buat harga. Program ini juga diharapkan dapat membantu golongan muda meningkatkan sumber pendapatan mereka. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Masihkah kau ingat cubaan terberat kita, matematika? Itu antara bait-bait lirik lagu 17 dendangan penyanyi Indonesia Tulus yang mengungkap kenangan waktu persekolahan sekaligus mudah diterima peminat segenap umur. Mungkin itulah tarikan Tulus yang sering tampil dengan hasil karya menyentuh fasa-fasa kehidupan. Lebih manis, konsertnya di Ibu Negara mendapat sambutan hangat sehingga ditambah kepada 2 hari. Sudah semestinya bagi peminat Tulus, konsert ini paling dinanti-nantikan. Apatah lagi karya terbarunya, Manusia, dinobatkan album terbaik di Anugerah Muzik Indonesia 2022 pada Oktober lalu. Pastinya peminat teruja mendengarkan lagu-lagu daripada album itu dipersembahkan secara live di konsert ini di samping lagu-lagu hit yang lain. Sambutan memang luar biasa lah. Saya rasa kalau kita tambah lagi satu malam pun akan sold out juga. Saya rasa hari ini energi dia lain sebab saya rasa ini memang fan Tulus yang betul-betul ikuti Tulus daripada awal lagi. So energi dia memang lain hari ini berbanding dengan semalam lah. Tulus bersama band pemuziknya turut tampil dengan persembahan akustik.
Lirik yang disifatkan dekat dengan hati dan memberi inspirasi, ditambah dengan susunan muzik yang padu, menjadikan persembahan Tulus meninggalkan kesan kepada peminatnya. Kenapa saya meminati lagu-lagu Tulus ni? Sebab lagu-lagu dia menenangkan dan lagu dia betul-betul dekat dengan jiwa saya. Dah lama nak tengok Tulus, sebelum ni tak pernah berpeluang, so hari ni berpeluang, so tak sabar rasanya nak tengok Tulus. Ada harap. Tidak kurang juga ada yang mahu pelantun lagu Sewindu ini membuat persembahan lagi di Malaysia. Of course, kita akan datang lagi and tak kisahlah berapa. Tak kisah berapa, kita mesti datang. Harap ada lagi lah untuk yang the next punya tour, sebab yalah, suara dia pun sedap, kita nak dengar lagi lah suara dia. Semua OKU di negara ini perlu didaftarkan untuk perancangan program dan inisiatif yang lebih berkesan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata ia akan memudahkan pihaknya memperkasa pembangunan terhadap golongan OKU dalam memastikan kesejahteraan dan hak sama rata untuk mereka. Bukan mudah untuk menjaga mereka yang mempunyai yang kurang upaya ini. Bukan mudah untuk menjaga mereka dan memastikan mereka akan berada dalam keadaan selesa, dan pada hari ini mereka dibawa keluar. Mereka dapat merasai bagaimana keadaan di luar sana, dan itu juga memerlukan sacrifice daripada semua pihak. Dan saya mengharapkan lebih ramai lagi akan mendaftar anak-anak mereka. Ada juga anak yang mempunyai yang kurang upaya ini tidak berdaftar dan mereka biar ditinggalkan di rumah sahaja. Beliau ditemui selepas melancarkan program amal tahunan Walk Jog Wheelathon ke-27 Anjuran Persatuan Kanak-Kanak Spastik Selangor dan Wilayah Persekutuan siang tadi. Program disertai lebih 1,000 peserta, termasuk 27 pertubuhan bukan kerajaan NGO bagi menyokong komuniti OKU. Tambahnya, pihak kementerian menyokong penuh usaha berkenaan bagi menggalakkan integrasi sosial dalam kalangan komuniti OKU ke dalam masyarakat. Walk Jog Wheelathon ke-27 dibahagikan kepada 2 kategori dengan salah satunya membabitkan golongan OKU, iaitu Kilometer Fun Walk with OKU. Dalam kategori ini, kumpulan OKU berkesempatan bergembira dan berjalan bersama sukarelawan. Kategori kedua, 7 km terbuka pula adalah untuk orang ramai yang bertanding merebut hadiah wang tunai yang disediakan. Tambah Datuk Seri Nancy, pindaan Akta Orang Kurang Upaya 2008 dijangka dimuktamadkan menjelang Jun ini dengan memberi fokus kepada aspek pemerkasaan dan penguatkuasaan bagi menjaga hak golongan itu. Menurut beliau, pindaan perlu dilakukan kerana ramai yang menganggap akta sedia ada tidak mencukupi selain penguatkuasaan yang lemah. 3 pertubuhan bukan kerajaan NGO berganding tenaga menyediakan perkhidmatan servis motosikal percuma kepada penduduk di Kampung La di Besut Terengganu yang terjejas dengan banjir besar bulan Disember lalu. Program bertujuan membantu penduduk yang majoritinya bekerja sebagai petani dan pekebun, di mana motosikal adalah pengangkutan utama mereka dalam urusan seharian. Program dilakukan hasil kerjasama NGO Iman Care, Alternative Right Club ARC dan warga Cakna. Program diadakan di perkarangan surau Kampung La dan disertai 30 anggota NGO itu. Akibat terendam di dalam air banjir, setiap motosikal diberikan minyak pelincir dan palam pencucur baru. Program sebegini kita kira sebagai satu CSR kita lah. Dalam kita kata nak menyampaikan sokongan ataupun motivasi kita kepada masyarakat setempat. Dalam kita berkongsi minat main motosikal ni, ride motosikal benda gitu gini, dan dalam masa yang sama kita beri khidmat bakti kita kepada masyarakat sedikit sebanyak. Pemilik motosikal yang ditemui menyampaikan rasa penghargaan mereka di atas sumbangan yang diberikan. Terima kasihlah kerana bagi sumbangan ke, meringankan beban kita lah sikit-sikit tu tak apalah. Banyak kesan ke? Memang. Sebab habis barang hanyut boh. Saya harap lagu tu lah. NGO ramai lagi mari tolong ke. Rasa berpuas hati, sangat berpuas hati. Terima kasih banyak-banyak kepada ARC ni. Kenapa kasih pasal apa? Kerana dapat menolong penduduk-penduduk sini asal air.
membebankan, meringankan beban mereka lah. Selain daripada servis motosikal percuma, turut diadakan program sumbangan barangan keperluan makanan kepada beberapa pemilik kediaman yang terjejas teruk dalam bencana banjir. Bertemu kembali. Hasil bantuan robot, seorang bapa mula menunjukkan beberapa pergerakan selepas lumpuh akibat kemalangan jalan raya. Pernah menganggap masa depannya sudah pudar, penggunaan terapi robotik membuka peluang kepada Luke Loudon untuk menikmati semula kehidupannya seperti sebelum kemalangan itu. Okay, let's go again. Program dibangunkan oleh Unit Kecederaan Tulang Belakang University Hospital Ratu Elizabeth di Glasgow, United Kingdom. Ia juga menjadikan Loudon pesakit pertama menggunakan sistem terapi robotik Zero G and Balance. Melaluinya, pergerakan pesakit akan diselaraskan secara automatik. Berat badan pesakit disokong oleh landasan di atas kepalanya, bermakna peratusan untuk dia terjatuh ketika bergerak ke hadapan adalah amat rendah. Program ini berkesan dalam meningkatkan proses pemulihan Loudon. Insiden kemalangan pada 2 tahun lalu itu menyebabkan Loudon lumpuh dari paras pinggang dan ke bawah. This device allows patients to work at a higher intensity earlier in their rehab without the risk of falling over. And when you're talking about a length of stay of 3 or 4 months, if we can get patients up on their feet more confidently earlier, that means getting home sooner. Loudon, 32 tahun dan mempunyai 4 orang anak, berkata dia semakin yakin akan dapat menikmati kehidupan yang lebih ceria hasil bantuan terapi robotik itu. Tambahnya, ketika ini pun dia sudah dapat bermain semula dengan anak-anaknya. Berminat dengan burung. Dengan menggunakan bekas makanan burung yang turut dilengkapi teknologi AI, ia bukan sahaja boleh merakam pelbagai jenis burung, juga pelawat tidak diundang seperti tupai atau kucing. Menurut syarikat yang membangunkan teknologi ini, bekas makanan itu mampu mengambil gambar dan membezakan lebih 1,000 jenis burung. Langkah ini diharap dapat memberi ilham kepada peminat burung untuk memiliki gambar burung dari jarak dekat. Ia diyakini mampu memberikan kegembiraan kepada pemiliknya sekaligus menghubungkan mereka dengan hidupan liar di belakang rumah mereka. Syarikat yang mengeluarkan peralatan itu berharap melaluinya pengguna boleh mencipta pelbagai aplikasi berkaitan spesies burung serta spesies lain yang dirakam melalui bekas makanan burung itu. Untuk skop yang lebih luas, ia juga dikatakan mampu digunakan sebagai data bagi usaha pemeliharaan. Bagi yang suka berjalan laju, inovasi kasut roda elektrik sesuai untuk dijadikan pilihan. Ia dibangunkan oleh sebuah syarikat Perancis dan didakwa boleh membantu penggunanya meningkatkan kelajuan mereka berjalan sehingga 11 km sejam. Kasut roda elektrik ini dikenali sebagai roller dan dikuasakan dengan bateri lithium yang mampu bertahan sehingga jarak kira-kira 4 km. Seperti kasut roda biasa, rollers boleh diikat pada kasut dan tidak memerlukan kasut khas. Sukan separuh akhir pertama Piala AFF, keputusan pengadil yang kurang cermat telah merugikan pasukan negara sekali lagi. Akibatnya, Malaysia cuma menang 1-0 ke atas Thailand. 11 minit perlawanan berlangsung, Malaysia sudah pun di depan apabila Muhammad Faisal Abdul Halim menyepak masuk gol pertama perlawanan. Tidak menghairankan apabila Muhammad Faisal jelas gembira meraihkan jaringan itu. Apatah lagi ia berlaku ketika sambutan hari lahirnya yang ke-25. Enggan menyerah kalah, Thailand yang membawa reputasi selaku juara bertahan mula meningkatkan asakan. Minit ke-55, Stadium Nasional Bukit Jalil bergemuruh lagi. Tandukan Dominic Tan terus ke dalam gawang Thailand. Namun tatkala pemain Malaysia sedang bergembira, pengadil membatalkan jaringan itu atas alasan kononnya terdapat kekasaran dilakukan pemain negara dalam kotak penalti. Dan meskipun keputusan pengadil tidak dibantu sistem VAR, ulang tayang jelas menunjukkan pengadil tersilap. Kekal menang 1-0, Malaysia akan berdepan Thailand sekali lagi pada Selasa ini bagi perlawanan separuh akhir kedua di gelanggang lawan.
Wakil negara tim Hak terpaksa bermain di lower bracket pada saingan peringkat kalah mati kejuaraan dunia Mobile Legend Bang Bang MLBBM4 selepas tewas 2-3 kepada wakil Filipina Echo. Bagaimanapun aksi terpuji berjaya disajikan wakil negara bangkit dari ketinggalan untuk mengikat perlawanan 2-2. Agak melegakan juga memandangkan peluang masih ada buat tim Hak untuk ke Grand Final. Harapan tinggi diletakkan kepada juara MPL Malaysia musim ke-10 tim Hak untuk pergi jauh pada saingan MLBBM4 di Jakarta, Indonesia. Cabaran sengit cuba diberikan mereka pada penampilan sulung di M4 ini. Sengit pada game pertama, kesilapan mereka membuka ruang kepada Echo untuk memenangi aksi berkenaan sebelum turut mengungguli game kedua. Tidak mahu mengalah, tim Hak bangkit pada game ketiga dan pertarungan kedua-dua pasukan semakin sengit apabila kedudukan kemudiannya terikat 2-2 selepas wakil negara turut menguasai game keempat. Perlawanan penentuan, Echo tidak lagi mahu memberi ruang, garang mengesahkan kemenangan 3-2. Bagi tim Hak, cabaran mereka masih belum berakhir dengan peluang kedua hadir menerusi saingan di lower bracket. Baiklah, paparan festival memancing ais tahunan di Hwa-Chon, Korea Selatan mengakhiri Buletin Didik. Kembali diadakan selepas 3 tahun terhenti akibat pandemik. Ia menarik kehadiran 129,000 orang di Tasik Beku. Saya Mimi Azir Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.